serahkan kepada penyampai kita Abang Azhari untuk kupasan pemikiran Gusmus berdasarkan buku Soleh Ritual, Soleh Sosial. Saya ingin memetik satu ayat Al-Quran yang terjemahannya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, paling dari akhirat. Surah Al-Anbiya ayat 1. Jadi insyaAllah bolehlah kita kait-kaitkan isi-isi yang akan dikongsikan oleh Abang Azhari. Dengan ayat ini kita renung-renungi sebagai pelajaran untuk kita bersama. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Abang Azhari untuk kupasan pemikiran Gusmus berdasarkan bukunya Saleh Ritual dan Saleh Sosial. Dengan segala hormatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada semua yang sudi hadir lah dalam sesi lipat umum BIM Kuala Selangor pada hari ini. Pada sahabat-sahabat kita, Abang Kam, Muslim, Imran, Ishan, Qadir, Zikron, Nasa, Hanis dan juga Azimah. Jadi alhamdulillah kali ini kita dalam sesi lipat umum BIM Kuala Selangor kali yang kedua lah ya. Kali yang pertama tu diisi oleh Ustaz Arif yang mengupas tentang erti kemerdekaan kalau tak silap ya pada bulan lepas ya. InsyaAllah kali ini saya akan kupas sedikitlah tentang pemikiran Gusmus ataupun Kiai Mustafa Bishri daripada Indonesia, dan buku beliau yang begitu fenomenal lah di Indonesia dan juga terkenal jugalah di Malaysia, itu buku Saleh Ritual, Saleh Sosial. Pertama sekali saya nak tanya, clear tak audio? Clear tak audio? Okey. Okay. Alhamdulillah. Jadi pertama sekali saya ingin memperkenalkan sedikitlah latar belakang tentang Gusmus ni kan. Orang kata kalau tak kenal maka tak cinta lah Baik, jadi Gusmus ataupun nama sebenar beliau iaitu Kiai Mustafa Bishri beliau adalah salah seorang daripada ulama di Indonesia yang memang sangat terkenal lah di Indonesia. Kalau biasa kita dengar Hamka tu kan, tapi Gusmus ni pun antara dalam senarai itulah ya. Jadi beliau ni dikenal sebagai seorang ulama ataupun kiai lah di sana yang ada multi talent lah ya. Dia macam Hamka jugalah. Kalau Hamka tu dia orang kata dia ada 10 wan kan. Dia budayawan, karyawan, ilmuwan, ulama dia juga seorang pejuang Gusmus ni pun tidak ada talent yang juga samalah ya. Walaupun mungkin gayanya sedikit berbeza lah. Jadi Gusmus ni juga belajar di Kairo, di Mesir, dan beliau sangat terkenal dengan puisi-puisinya lah ya, yang selalu kalau kita baca tu puisinya tu memang dalam nada yang sarkastik ataupun nada yang humor lah ya. Jadi bila kita baca tu bila dia mengetengahkan puisi-puisi dia tu, antaranya yang selalu kita dengar ataupun selalu Ustaz Siddiq Fadil selalu sebut adalah puisi orang kecil, orang besar kan. Pernah dengar tak? Orang kecil, orang besar
Hmm. Jadi puisi orang kecil orang besar ni sebenarnya dia memperlihatkan bahawa betapa bestnya jadi orang orang besar lah, ya. Contohnya dia kata kalau orang kecil ni kalau jujur kena tipu. Orang besar kalau menipu dikata betul lah. Ya. Orang kecil kalau orang orang besar boleh bicara semaunya. Maksudnya boleh cakap apa saja lah. Orang kecil paling-paling dibicarakan. Ya. Jadi apa? Bila kita baca puisi-puisinya tu dia mentertawakan apa? Kezaliman ataupun ketidakadilan lah yang berlaku. Itu dari segi puisi lah. Jadi kenapa kita pilih Gusmus ni kita nak menghargai apa kearifan tempatan yang kita ada. Maksudnya orang-orang local genius yang kita ada dekat dalam Nusantara ni lah. Biasanya kita pergi kepada barat dan juga timur kan. Tapi sebenarnya kalau saya nak apa ikut sama macam langkah yang dibuat oleh Ustaz Siddiq lah, ya. Iaitu kita kena hargai sendiri apa kearifan tempatan kita, ataupun orang-orang tokoh-tokoh dalam apa Nusantara kita sendiri, ya. Kerana itu kita hari ini kita bawakan apa pemikiran Gusmus lah, ya. Baik, jadi dan juga kenapa kita kena ambil tahu juga tokoh-tokoh yang ada di Nusantara ni adalah supaya kita dapat kita sesuaikan dengan psikik orang kita lah, iaitu orang Melayu. Contoh mudahnya macam ni lah, ya. Kalau kita ada kereta kan, ya, kita nak cari spare part, kan. Spare part tu maksudnya macam pandangan daripada luar lah, ya. Gagasan ilmu daripada luar daripada alam Melayu sebagainya. Kalau kita nak masuk, kita nak paksakan juga idea tu ke dalam psikik orang kita, pemikiran orang Melayu. Kita kena modify tau diri kita ni supaya boleh terima parts tu. Contohnya barang kereta lah contohnya. Kalau kita pakai Myvi kan, tapi kita nak pakai kereta apa Honda punya parts kan. Kalau kita nak paksakan masuk parts Honda tu dalam kereta kita Myvi tu, apa yang kita kena buat? Kita kena modify kereta kita lah, ya. Mungkin tang skru tu kita kena ubah sikit kan, ya. Jadi maksudnya macam itulah, ya. Jadi untuk mencari kesesuaian tu adalah lebih baik kita mengenali tokoh-tokoh tempatan lah. Jadi pemikiran mereka ni memang dia merenung, renungan mereka tu memang renungan sebagai seorang Melayu lah, ya. Dan dia renungan dia tu adalah sesuai dengan kita lah, ya. Okay. Jadi buku yang kita pilih untuk dibincangkan hari ini adalah Salih Ritual dan Salih Sosial lah, ya. Maksudnya kalau Salih Ritual tu daripada segi ibadah lah, ibadah yang biasa kita buat lah hari-hari kan. Solat, berpuasa, haji, berzakat, ya. Itu adalah ibadah yang bersifat ritual lah, ya. Dan juga kesalihan sosial lah, ya. Jadi baru hari ni kita dengar kan tentang rupanya ada salih ritual, ada salih sosial kan, ya. Jadi kesalihan sosialnya adalah manfaat yang kita boleh berikan kepada orang ramai lah, ya. Dalam muwasafat tarbiyah, dalam 10 muwasafat tarbiyah tu
Salah satunya adalah dalam 10 muwasafat tarbiyah tu, salah satunya adalah menggembirakan orang lain ataupun memanfaatkan orang lain lah ya. Muwasafat tarbiyah ni diperkenalkan oleh Hasan Al-Banna. Jadi dalam salah satu daripada 10 muwasafat tu, salah satunya adalah nafi'un li ghairihi, kalau tak silap iaitu bermanfaat untuk orang lain lah ya, iaitu menjadi satu tuntutan kepada setiap muslim ya. Jadi buku ni dia mengupas tentang kedua-dua tu lah ya. Dia bukanlah mencari bukanlah mencari kesempurnaan dalam kedua-duanya, tapi adalah mencari keseimbangan lah ya. Jadi disebut tentang dalam buku ni tentang bagaimana untuk mencari keseimbangan tu ya. Jadi saya akan kongsikan sedikit pengenalan ataupun takdim yang diberikan dalam buku ni ya. Jadi Gusmus dia sebelum dia menulis buku ni, dia memperhatikan bahawa manusia ni dia terlalu sibuk dengan macam-macam urusan lah ya. Yang pertama adalah urusan mencari lah ya. Mencari apa tu ya. Jadi urusan mencari ni je dah mungkin habiskan 1/3 daripada umur manusia lah ya. Iaitu mencari makan, mencari posisi, mencari kerusi, mencari kedudukan, mencari pangkat ya, sampailah mencari ketenangan jiwa lah ataupun ketenangan hati ya. Jadi dalam kalau kita dalam konteks ni mencari ilmu juga, mencari duit dan juga sebagainya lah ya. Jadi dalam 1/3 daripada kehidupan kita tu dah habis ke situ lah dalam pencarian itu hinggalah mencari ketenangan hati. Jadi fasa yang kedua adalah bila kita dah cari, kita dah jumpa, kita dah pegang benda tu, fasa kedua adalah kita habiskan masa kita mempertahankan pula apa yang kita ada tu lah ya. Contohnya kalau kita ada duit yang banyak, kita cuba nak pertahankan kan ya, kekayaan ataupun kecantikan, ketampanan ya, hingga mempertahankan pendapat dan juga harga diri lah ya. Jadi daripada kesibukan kita tu, kita kadang-kadang kita lalai lah dalam mencari sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan mencari erti kehidupan lah dalam yang disebut dalam buku ni Jadi bila dia menulis buku ni, dia bertanya pada diri sendirilah tentang soalan-soalan yang itu ya. Jadi untuk bab yang pertama itu beliau mengupas tentang kekhalifahan diri kita sendirilah ya. Jadi dalam diri kita ni, kita adalah khalifah kepada diri kita lah ya. Seperti yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam diri kita ni ada satu kerajaan lah ya, yang di mana otak itu ataupun akal itu adalah raja kepada semua anggota badan kita lah ya. Jadi ada anggota yang jadi menteri, ada anggota yang menjadi Perdana Menteri dan juga sebagainya lah ya. Jadi tak mungkin anggota-anggota kita ni, tidak sepatutnya lah ya, tidak sepatutnya anggota-anggota badan kita ni ataupun menteri-menteri ni menguasai sang raja lah, iaitu
dimaksudkan dengan akal lah ya. Jadi sepatutnya akal lah yang mengendalikan semua anggota-anggota badan ataupun kerajaan diri kita itu. Jadi maksudnya kita perlu kembali kepada kembali menilai bahawa adakah selama ini kita dikendalikan oleh hawa nafsu dan juga sebagainya ya, ataupun dikendalikan oleh akal ya, ataupun akal yang mengendalikan kehidupan kita ya. Jadi dalam dia menulis buku ni sebenarnya dia ingin melihat bahawa dalam kehidupan manusia ni dia selalu melihat bahawa semacam ada satu dikotomi lah. Dikotomi itu apa yang kita boleh sebut sebagai pengasingan lah ya. Ya, pengasingan. Bahawa ada setengah kelompok yang kalau dia mempunyai kesalihan dia kesalihannya tu terlalu bersifat ritual ya. Maksudnya kalau dia belajar agama, kemudian dia cukup solat tu semua, tapi dia lupa tentang kesalihan sosial lah, iaitu untuk tugas dia untuk berdakwah dan juga sebagainya, untuk membantu orang miskin dan juga sebagainya ya. Tapi ada satu kelompok pula yang dia terlalu fokus kepada kesalihan sosial itu, kan, bantu orang dan juga sebagainya, tapi melupakan ataupun malas dalam ibadat lah ya. Jadi Gusmus hari ini dia ingin untuk mencari satu sinergi lah, iaitu orang kata satu kesalingan antara kedua-dua tu ya. Iaitu bahawa kedua-dua kesalihan itu, ritual dan juga sosial itu perlu jalan serentak lah ya. Kalau dalam dalam ABIM kita selalu dengar istilah ni memprofesionalkan ulama dan mengulamakan profesional kan ya. Itu daripada segi profession lah ya. Maksudnya ulama itu dia perlu tahu juga apa yang berlaku dalam keadaan sosial. Dia tidak boleh terlalu orang kata duduk dalam dunia dia, baca kitab dia sendiri kan. Kemudian buat fatwa tanpa menilai kedudukan, ataupun dia kerjanya adalah hanya bercakap saja tapi tidak turun ke lapangan ya, untuk berdakwah dan juga membantu masyarakat sebagainya ya. Tapi jadi ada juga profesional yang terlalu sibuk dengan bidang dia kan, tapi dia tidak memperhatikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupannya itulah ya. Jadi kalau begitu, kalau daripada segi pandangan Gusmus ni, perkara itu adalah liberal lah. Kalau kita terlalu melihat kepada profession kita saja kan. Jadi tapi kita tidak memasukkan nilai-nilai Islam ataupun keagamaan dalam kehidupan tu, itu dilihat sebagai liberal lah ya. Sekular lah ya. Jadi buku ni dia ingin supaya kita memahami bahawa Islam itu syumul lah ya. Bahawa Islam itu tidaklah sekadar agama yang ritual ya. Maksudnya kita hari-hari kita solat kan. Kadang-kadang bila kita solat tu, kita bacaan tu dah macam dah tak ada makna. Maksudnya macam benda tu sekadar ritual hari-hari kita buat kan. Jadi dia sentuh tentang tu lah ya. Di mana bila kita kadang-kadang kita tu bila berdoa tu macam dah tak ada makna, kita angkat tangan je kan. Tapi kita tak menghayati
makna dia. Mungkin kita tak faham lah kan. Tapi kalau yang kita faham pun mungkin kita pun kalau doa tu dalam bahasa Melayu pun mungkin kita sekadar angkat tangan dan juga sebagainya. Kalau kat sekolah tu macam tu lah. Ya. Hari-hari masuk kelas, kemudian baca doa kan. Angkat tangan macam tu seolah macam dah tak ada. Baik pelajar dan juga cikgunya lah kan. Bila baca doa tu macam dah tak ada makna. Jadi bagaimana kita nak doa tu makbul kalau kita pembacaan doa tu tidak dengan penghayatan lah ataupun betul-betul kita minta. Jadi bila keadaannya begitu, amalan itu, ritual itu dah ibadat tu dah jadi ritual lah ya, yang kita buat tapi kita tak faham ataupun kita tak menghayati maksudnya ya. Baik, seterusnya okay, jadi buku ni dia bersentuh tentang banyak renungan lah ya. Antaranya tadi yang kita sebut tentang ekstremisme itu, dan dia sebutlah bahawa ya kadang-kadang manusia ni bila manusia ni bila dia baru dalam sesuatu, contohnya dia baru dalam ni lah, baru orang kata baru jumpa agama lah macam tu kan, baru insaf taubat tu, dia akan ada sifat ekstrim tu tau ya. Contohnya adalah dia terlalu berlebih-lebihan ya. Jadi itu juga tidak diinginkan dalam Islam lah ya. Sebab dalam Islam ni sangat menginginkan kesederhanaan lah ya. Baik, kemudian bab seterusnya diceritakan tentang mukmin yang kuat lah ya. Jadi kalau daripada segi bahasa, kalau kita lihat mukmin yang kuat ni, dia ada banyak maksud lah ya. Kalau mukmin yang kuat tu daripada segi fizikal dia kan, badan dia kuat, maksudnya badan dia boleh berlawan dengan orang dan juga sebagainya kan ya. Jadi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah lah ya. Jadi kita ingin melihat sama ada maksud kuat itu adalah daripada segi kekuatan fizikal ataupun kekuatan mental lah ya. Jadi bila kita lihat kepada Nabi Muhammad ni dia mempunyai kedua-dua kekuatan tu kekuatan fizikal dan juga kekuatan mental lah ya. Dan diceritakan pada waktu peperangan Khandaq lah waktu sahabat-sahabat sedang menggali parit tu kan ya. Perang Khandaq tu kan Salman Al-Farisi mencadangkan supaya digali parit kan ya. Kerana cara orang Parsi berperang tu biasanya gunakan parit-parit, perangkap parit tu kan ya. Jadi waktu tu sahabat-sahabat sedang menggali parit tu, tapi ada satu batu ni yang sangat besar dan sangat keras ya. Bila sahabat-sahabat yang lain semua cuba untuk ketuk batu tu, tak elok dah orang kata kan. Zaman dulu pakai pedang je lah ya. Mungkin adalah alat-alat dia. Tapi sahabat-sahabat yang lain buat tak boleh. Ya. Tapi jadi Nabi Muhammad pula datang dan dia dia ketuk batu tu, batu yang besar tu,
dengan 3 kali lah, ya. 3 kali dia ketuk, pecah batu. Maksudnya Nabi Muhammad ni dia ada kekuatan fizik yang kuat lah sebenarnya. Uh, walaupun jarang kita dengar kan. Yes, kita kalau kita dengar tokoh-tokoh Islam yang mempunyai kekuatan fizikal yang kuat, antaranya adalah Umar lah, Saidina Umar kan, ataupun Saidina Ali kan, ya. Umar tu kalau orang kata kalau lawan 10 orang pun kalah 10 orang, nak menunjukkan betapa kuatnya Umar tu kan, ya. Saidina Ali tu orang kata dia angkat pintu gerbang dia dalam satu peperangan tu kan, yang berat dia 800 kilo dia angkat seorang je dan dia baling kepada askar musuh, tentera musuh. Tapi cerita tentang kekuatan fizikal Nabi ni jarang ditunjukkan, ya. Tapi itu tidak bermakna Nabi Muhammad tidak mempunyai kekuatan gitulah, ya. Jadi Nabi Muhammad secara fizikal juga sangat kuat lah, ya. Tapi kekuatan yang paling kuat pada Nabi Muhammad tentulah adalah kekuatan mentalnya lah, ya. Kalau kita lah kan kena ujian macam Nabi ni, kita rasa kita ni memang dah naik angin lah kan, ya. Kalau kadang-kadang kalau orang terlanggar bahu pun kita dah rasa macam geram lah kan, ya. Lagi-lagi bila kerja kita tu banyak melibatkan jumpa orang, bila jumpa orang rasa kadang-kadang memang rasa stres lah, ya kan. Tapi Nabi Muhammad ni tetap bersabar dalam menegakkan kebenaran lah, ya. Even kalau orang tu dalam keadaan orang kata orang miskin jumpa pun Nabi layan dengan begitu baik sekali, ya. Jadi kekuatan fizikal dan juga mental tu sangat diperlukan dalam Islam lah, ya. Kalau mukmin lemah daripada segi mental kan, orang kata cepat koyak lah. Kalau kena orang kata kita di-provoke sedikit pun kita mudah untuk orang kata untuk bersifat ekstrim kan, ya. Jadi itu sebenarnya sangat bahaya lah, ya. Biasanya orang ekstrim ni orang yang orang kata baru dia nak berjinak-jinak dengan Islam lah, tapi dan dia rasa dia ada satu orang kata satu keperluan untuk menunjukkan yang dia tu worthy untuk Islam. Jadi biasanya orang begini yang akan bersifat ekstrim lah, ya. Jadi kalau dulu pun kalau orang kata kalau ada dulu kan selalu berlaku fitnah ataupun hinaan kepada Islam, terutamanya yang dibuat oleh Barat lah, ya. Dia orang-orang yang begini biasanya kadang-kadang dia merasakan bila dia serang, dia hentam tu, yang orang kata istilahnya sekarang ni dia serang page lah kan, tu dia dah rasa macam dah berjihad lah tu, sedangkan bahasa yang digunakan selalunya bahasa yang kasar-kasar, ya. Jadi kita perlu ada kesederhanaan lah daripada segi mental tu kena kuat, ya. Saya rasa kita faham betul-betul maksud kekuatan mental bila saya jadi guru lah, ya. Kan bila ada pelajar yang walaupun dia tunjukkan dia tak suka pada kita, tapi kita kena suka kat dia juga kan. Itu dalam konteks kita mengajar, kan. Itu barulah kita dapat rasa bahawa macam manalah Nabi rasa dulu. Walaupun orang benci dia, tapi dia kena berdakwah juga kepada orang yang membencinya itu kan. Jadi macam itulah. Sedangkan situasi yang kita hadapi tu masih terkawal lah, tidaklah mengancam nyawa dia juga sebagainya kan. Tapi benda tu buat kita rasa macam geram jugalah. Kita kena sebab tu lah ramai cikgu stres tu kan. Sebab dia kadang-kadang ada konflik dengan pelajar, tapi dia kena suka juga dengan pelajar tu, ya. Kan. Jadi itu adalah ujian lah,
ya. Di apa tentang apa perlulah kita kuat daripada segi kedua-dua kekuatan tu lah, iaitu kekuatan fizikal dan juga kekuatan mental lah, ya. Dan ada orang bila dia kuat fizikal, kuat mental ni, dia suka bully orang pula kan. Itu masalah juga, ya. Jadi kekuatan tu perlulah digunakan dengan betul lah, ya. Kalau kita ada jawatan, kita orang kata kita jangan nak terlalu tunjuk bossy sangat lah, ya. Bila kita ada kita ada kelebihan ataupun kedudukan tu, kita mudah nak bully orang kat bawah dan juga sebagainya. Jadi secara sosialnya itu tidak salih lah menurut Gusmus. Jadi Nabi ni adalah sebaik-baik Muslim lah, ya. Yang tak ada, yang paling luhur akhlaknya. Walaupun statusnya itu sebagai manusia yang paling mulia, tapi beliau tetap adalah orang yang paling luhur ataupun tinggi akhlaknya lah. Apatah lagi kita lah yang tak ada apa pun kan nak dibanggakan. Tapi bila kita ni, kita ada jawatan sikit, kita rasa macam dah gah lah, ya. Seterusnya Gusmus juga menyentuh tentang pakaian lah, ya. Disebut tentang pakaian ni bahawa manusia daripada zaman dahulu lagi telah ada pakaian, kan. Tak kira dah dari segi orang kata menutup aurat tak tutup aurat tu kan, ya. Tapi dalam kehidupan manusia ni muncul pakaian-pakaian baru lah, pakaian-pakaian yang bersifat status lah, ya. Jadi pakaian-pakaian ni lah yang selalu orang kata membutakan kita, pemikiran kita lah, yang menganggap bahawa kehebatan kita itu pada pakaian yang kita pakai, ya. Yang pakaian orang kata pakaian pengurus kan, pakaian sebagai pemerintah, ya. Pakaian yang kita pakai itu kadang-kadang membutakan pemikiran pemandangan kita lah, ya, terhadap kehidupan, ya. Jadi jangan sampai pakaian kita tu itulah membutakan penglihatan kita untuk janganlah sampai kita jadi seorang yang kita terlalu riak atau berbangga dengan pakaian yang kita pakai lah. Dan tentulah pakaian yang terbaik adalah takwa lah, ya. Walibasut taqwa zalika khair, dan pakaian takwa lah yang terbaik. Baik, jadi seterusnya kita akan sambung lagi tentang salih ritual salih sosial ni. Tentang yang disebut tentang baik, jadi kita sambung lagi tentang kemanusiaan Nabi lah, ya, tentang ekstremisme tadi kan, ya. Jadi walaupun Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia, tapi segala perbuatan tu macam manusia biasa pun Nabi tetap buat, ya. Contohnya Nabi pergi pasar, Nabi masak, Nabi mengembala kambing, kan. Masih lagi dalam tatanan ataupun kehidupan manusia yang biasalah, ya. Dan ini selalu dikatakan bahawa inilah cara Nabi supaya pengikut-pengikutnya itu
tidak terlalu, orang kata apa, tidak terlalu ekstrim lah, ya, daripada segi ritualnya, ya. Dan uh, kita pernah dengar bahawa ada sahabat yang jumpa dengan Nabi, ya, dan dia kata bahawa dia nak buat ibadah-ibadah sedemikian kan, ya. Dan Nabi kata ini agama Islam bukanlah agama kerahiban lah. Maksudnya kita kena paksa diri kita buat satu-satu ibadah tu sampai melampau kan, ya. Dulu lah, ya. Jadi samalah macam ada setengah amalan Kristian dulu yang apa, yang bila nak menunjukkan dia punya keseriusan ataupun betapa determinednya hati dia tu, dia sanggup apa, pasangkan salib tu di belakang, salib yang besar tu di belakang dia, dan berjalan beribu-ribu kilometer kan. Jadi kita bukanlah agama sebegitu, agama yang apa, yang uh, berlebih-lebihan lah, ya, dalam kehidupan kita, ya. Dan itu apa, kerana itu Nabi juga menganjurkan supaya kesederhanaan itu berlakulah, terutama dalam segi kehidupan dunia dan juga akhirat, ya. Baik, jadi saya rasa mungkin itu saja yang kita ingin dapat kongsikan daripada buku ni. Kalau nak kongsikan semua agak panjang, Jadi saya serahkan semula kepada saudara Qadir. Ada Qadir? Saudara Qadir ada. Saudara Qadir dia terpaksa undur diri kejap. Okey. So saya akan menggantikan dia lah. Okey. Mengacarkan Nusrah ni. Terima kasih diucapkan kepada Abang Zahari atas bentangan tentang pemikiran Gusmus tadi tu. Terusnya saya bukalah kepada sahabat-sahabat yang lain yang kata ada nak berkongsi juga tentang tajuk kita hari ni. Oleh sosial. Sebelum tu saya buat kesimpulan lah, ya. Jadi kesimpulan yang kita boleh dapat daripada buku ni adalah salih ritual tentang ibadah dan juga salih sosial itu yang melibatkan masyarakat, dakwah dan juga sebagainya itu perlu berjalan seiringan lah, bersalingan, ya. Kita perlu mencari keseimbangan antara kedua-dua tu lah, ya. Dan apa, metod kita tu juga perlu lebih, orang kata lebih kreatif lah, kan, dalam apa, bersosial itu, kerana kita mahu bahawa dakwah itu tidak, orang kata tidak rigid lah, kan. Maksudnya kena ada satu hala saja, kan, ya. Jadi salih ritual, salih sosial ni apa, membawa kita supaya merenung balik dalam kehidupan kita, kan. Dan saya sangat teringat dalam satu filem, Sang Pencerah, apabila Kyai Muhammad Dahlan, dia mengajak pelajar ni supaya membaca surah Al-Ma'un, kan. Jadi pelajar dia tanya, kenapa kita asyik ulang surah ni, kan. Kemudian dia katakan, dia kata pada pelajar dia, sudah berapa ramai orang susah, fakir yang kamu beri makan lah, ya. Jadi di situ kita teringat bahawa sebenarnya bila kita baca Quran tu, adakah kita baca macam tu ataupun kita amalkan, ya, dalam kehidupan kita, ya. Jadi dalam mencari keseimbangan tu sangat penting lah, supaya kita tidak
terlalu ekstrim kepada salah satu ni dan dia sangat merugikan Islam, ya. Apabila uh, bila ekstrim dia bahayalah, dia macam satu kehilangan untuk orang Islam. Dan kita biasa lihat bahawa orang yang ada keseimbangan daripada segi ritual dan juga sosial ni, dia akan sangat bermanfaat untuk orang Islam lah, ya. Dan saya banyak lihat pada aktivis ABIM lah, ya. Dia ada kedua-dua tu, dan dia mampu membuat perubahan kepada orang Islam lah, ya. Jadi kalau dia terlalu ritual, dia akan lebih kepada diri dia lah, ya. Ataupun dia akan lebih kepada apa, pengucapan tekstual dan bukan daripada segi perbuatan, kan. Tapi kalau yang terlalu sosial juga, dia akan apa, dia akan meninggal, dia akan kurang daripada segi ritual tu, ya. Jadi keseimbangan tu perlu, dan inilah yang digagaskan oleh gagasan pemikiran Gusmus, ya. Baik, jadi saya serah kembali kepada saudara Zikrun. Terima kasih diucapkan kepada Abang Azhari atas penerangan dan juga masukan yang diberikan sepanjang rekod kita hari ni. Seterusnya saya buka lah pada kawan-kawan, sahabat-sahabat sini ada dalam untuk berkongsi, andai ada nak kongsi apa-apa berkaitan tajuk kita hari ni, silakan. Abang Kam macam nak cakap something Kan Bukan baik lah. nak tanya dekat Azhari. Tapi nampak dia bangun daripada depan kamera tu. Tu dah balik dah. Okay, minum air. Nak tanya Azhari, pandangan Gusmus tentang salih ritual ni, adakah salih ritual ni dia galakkan untuk kita pertontonkan ataupun bagaimana? Pandangan dia juga tentang salih sosial ni, adakah salih sosial ni perlu dibuat secara rahsia atau terbuka? Jadi kalau kita baca buku, sekejap. Saya rasa ada tambahan soalan juga. Saya rasa sekali jawab lah. Okay. Abang Azhari, soalan yang daripada Abang Kam juga tadi. Sebab tadi kan Abang Kam dia tanya satu daripada sudut salih sosial, satu daripada salih ritual, kan. Okey. Jadi soalan yang ketiga berkenaan dengan salih sosial dan salih ritual juga. Dalam pandangan Gus Dur, yang mana yang memang dia emphasize betul-betul untuk siapa yang membaca buku dia tentang salih ritual dengan salih sosial ni, antara dua elemen tadi tu, kat mana yang betul-betul dia nak kita emphasize? Adakah dua-dua ataupun salah satu lah? Terima kasih. Jadi soalan Abang Kam tadi tentang haruskah dipertontonkan tu, kan. Dia kurang lah. Salih sosial. Salih ritual, salih sosial kan? Ritual ke tunjukkan salih sosial? Kalau ritual adakah dia menggalakkan kita pertontonkan ataupun buat secara rahsia? Sama juga dengan sosial lah. Maknanya mana satu yang dia lebih beri garakan? Adakah dia galakkan macam kita kadang-kadang bila kita biasa buat program ni, kadang-kadang kita punya salih ritual tu nampak waktu program, tapi tidak dalam keadaan sendiri, kan. Salih sosial ni biasa selalunya orang kepersoal patut ke kita tunjuk apa kerja baik yang kita buat pada orang, kan. Itu maksud salih. Adakah salih sosial tu dia maksudkan, dia galakkan untuk dua-dua lah, sama ada ritual tu digalakkan untuk dinampakkan ataupun bersendirian. Sosial pun adakah digalakkan untuk dinampakkan ataupun kita buat surut-surut? Okey, terima kasih. Baik, Jadi Gusmus dia ada tulis satu puisi yang bertajuk Sujud. Boleh nanti lepas ni boleh baca lah, ya. Jadi dalam puisi Sujud ni, beliau menyebut tentang bagaimana engkau hendak
bersujud pasrah. Bila wajahmu tu bersih, indah, keningmu yang mulia tu minta sejadah supaya tak menyentuh tanah. Maksudnya dalam puisi dia tu, dia sangat mementingkan, orang kata sifat kita menghayati ibadah tu lah. Jadi tentulah benda tu, kalau dia kata tu perlu bukanlah dipertonjolkan sangat lah kan. Dan tentang sosial tu bagi saya sebenarnya dia pun kurang sentuh lah tentang tu. Emphasize tu tidaklah disebut secara spesifik kan. Sebab dalam buku ni dia banyak cerita tentang pengalaman-pengalaman dia. Dia jumpa orang ni, kemudian dia cerita renungan dia daripada setiap pertemuan tu lah. Dan inti yang kita dapat tu lah adalah daripada pembacaan kita terhadap kisah-kisah yang berlaku tu lah. Tapi tentang, orang kata tentang masalah sosial ni, dia sebut tentang tentang cara tu tak adalah disebut. Saya pun bila saya tengok balik memang tak ada sebenarnya. Cuma dia lebih kepada, orang kata fundamentalism tu. Tentang betapa, orang kata benda ni perlu ada sekali lah. Dan dia juga tak letak emphasis lah mana satu yang lebih penting ni. Maksudnya kat sini adalah seperti yang kita sebut tadi, benda tu perlu berjalan seiringan. Kerana dia kata bahawa kadang-kadang orang yang terlalu salih ritual ni, orang kata pergi masjid dan dia tu, tapi dia berkumpul dalam kumpulan dia je. Dan ini sama dengan buku yang ditulis oleh seorang ilmuwan Indonesia juga, saya tak ingat nama dia, iaitu Muslim Tanpa Masjid. Maksudnya dia mengeluarkan, jangan Islamnya itu dalam masjid je kan, tapi keluarlah ke alam, ke masyarakat lah kan. Dan tentang, kalau orang kata program-program ni itulah saranan dia. Maksudnya apa yang nak sebut, cuma dia tak adalah emphasize macam mana caranya kan, sama ada perlu ditonjolkan ataupun tidak. Tak boleh bagi jawapan sebab memang setahu saya tak ada disebut, dia tak emphasize lah tentang tu. Dan tentang soalan Irsyad tadi, tentang mana satu yang lebih kan, dia juga tak sebut tentang mana satu yang lebih, tapi dia sebut tentang benda tu perlu berlaku seiringan. Kadang-kadang, dan buku ni sebenarnya dia lebih banyak mengkritik golongan agamawan lah, yang terlalu, orang kata terlalu rigid kadang-kadang, ataupun terlalu tekstual, ataupun orang kata ikut terlalu rasa dia lebih Islam daripada orang lain lah ya. Jadi mestilah dia akan lebih sedikit kepada kesalahan sosial dalam buku ni. Sebab dia banyak kritikan dia kepada orang-orang agamawan lah, yang dia lihat begitu kadang-kadang rigid dan dia lihat tu sebagai satu, orang kata kerugian lah kan. Ada ilmu banyak mengaji jauh semua, tapi daripada segi sumbangannya itu kurang, dan mereka lebih selesa dimulia-muliakan sebab tu dia sebut tentang pakaian tadi tu jadi buku ni dia banyak sebenarnya kritik tentang golongan agamawan lah terutamanya. Tapi dia tak banyak pula kritik yang golongan yang selalu buat kerja sosial ni kan, tentang cara tak betul lah, tak ada nilai keislaman, memang tak disebut dalam ni. Jadi saya rasa bahawa buku ni sebenarnya lebih banyak ditujukan untuk mengkritik golongan agamawan yang terlalu, orang kata rigid lah, ataupun terlalu elitis lah kan, yang eksklusif sangat
hingga mereka tak campur ataupun tak nak turun kepada masyarakat untuk berdakwah dan buat segala kerja-kerja baiklah yang boleh membantu untuk menyebarkan dakwah lah. Jadi bila kita buat kerja baik tu, dia kata bahawa bantuan tu dia boleh bermanfaat kepada orang lain. Dan pada masa sama juga itu adalah kerja dakwah lah kan. Jadi itulah antara yang disebut daripada buku ni. Jadi nak sebut tadi tentang Irsyad sebut tadi memang tak disebut mana satu yang lebih ni. Tapi kalau kita baca buku ni, nampaknya dia lebih banyak mengkritik golongan tu lah, golongan agamawan. Dia kata tentang tadi yang orang kata apa, bila golongan agamawan ni dia terlalu kadang-kadang dia rasa dia terlalu berilmu, dia lebih-lebih pula. Macam contohnya dia sebut tentang kalau dia belajar jauh, dia baca doa pun lama kan. Kalau dalam konteks kita macam tu lah, kalau dia tahu doa tu panjang kan, doa tu banyak yang dia tahu kan, jadi makin panjang lah doa tu. Dia tak lihat pada masyarakat waktu tu kan, tengah sibuk ke, macam kita lah kalau kat RNA kan, kalau kat RNA tapi imam dia tu orang kata dia rasa dia lebih Islam daripada orang lain kan. Dia baca doa tu lama kan. Saya pernah kena macam tu kan. Jadi orang kata ilmu yang ada tu dia tak belum memahami secara orang kata secara sosial ya. Jadi kalau sama juga dengan ilmu-ilmu yang ilmu ritual tu, kalau tak difahami kadang-kadang dia tak membawa kefahaman lah kepada dalam kehidupan orang tu. Baik, jadi saya harap menjawablah sedikit soalan. Yang tak dapat jawab tu memang tak ada dalam buku ni, kurang di-emphasize kan. Baik, minta maaf lah kalau ada soalan yang tak dapat jawab. Okey, terima kasih. Kembali kepada Terima kasih. ada soalan ni. Sesiapa yang mungkin Muslim ke nak tanya soalan ke? Lama tak dapat soalan dari Muslim ni, bahaya. mungkin dari Helwa kita ada 3 orang dalam ni. Akilah ke? Anis. Nampaknya macam tak ada. Okay. Dia mungkin ni lah peringkat abang kan. Ada apa-apa yang poin-poin yang mungkin abang nampak kaitan dia dengan ayat yang kita baca kepada awal tadi. Jadi ayatnya saya ulangkan semula. Bismillahirrahmanirrahim. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia berpaling dari akhirat. Surah Al-Anbiya ayat 1. Mungkin kita dapat sentuh dari sudut bagaimana kita memahami lalai dengan dunia dan berpaling dari akhirat tu, bagaimana dalam konteks soleh ritual dan soleh sosial. lalai dunia dan berpaling daripada akhirat. Jadi dalam ayat ni sebut tentang yang kita faham adalah di dunia tu mereka lalai dalam urusan mereka, tapi pada masa sama mereka berpaling juga daripada akhirat lah. Maksudnya lalai dua-dua lah kan. Betul. Jadi seperti yang disebut dalam takdim tadi ataupun pengenalan tadi, Gusmus sebut tentang manusia ni dalam kehidupan dia tu memang dia ada 2-3 fasa lah ya. Fasa pertama dia mencari tadi tu.
dia sibuk mencari apa kekayaan, posisi dan juga sebagainya tu kan. Jadi 1/3 hidup dia mungkin umur daripada kecil sampai 30-40 tahun kan. Dia sibuk cari je benda tu sampai dia lupa tentang apa hakikat kehidupan lah kan. Dia buat apa dekat dunia ni, apa function dia dekat dunia ni semua kan. Dan bila dia dah dapat tu semua kan, dia sibuk untuk mempertahankan pula apa yang dia ada tu lah. Baik sama ada yang positif ataupun daripada yang negatif lah ya. Kalau yang negatif dia dapat dengan cara yang negatif, dia akan cuba pertahankan apa yang dia ada dengan cara yang negatif lah ya. Kalau apa yang dia dapat tu dengan cara haram, dia akan pertahankan juga dengan cara haram lah ya. Contohnya wang haram kan, dia akan gunakan cara untuk mempertahankan tu dengan apa, dengan merasuah dan juga sebagainya jadi pertahankan benda tu. Jadi dalam kehidupan dia tu telah daripada segi mencari dan mempertahankan tu habislah kehidupan dia ya. Jadi dia tak sedar apa yang telah dia lakukan lah ya. Baik yang positif pula, cara dia dapat dengan baik apa, dengan cara yang betul ya. Tapi kadang-kadang cara dia pertahankan tu melalaikan juga kan ya. Jadi apa, sebab tu perlu ada keseimbangan lah ataupun ada kesalingan antara ritual dan juga sosial itu supaya kita back on track lah orang kata kan ya. Jadi sebab bila kita tengok tentang ekstremism ekstremism ni dia ada dua kutub kan ya. Dua kutub keekstreman kan. Kadang-kadang kalau even dalam beragama pun macam tu, ada yang ekstrim, terlalu ekstrim sampai orang kata apa, kalau orang hina Islam pun dia sanggup bom orang tu semua kan. Jadi tu ekstrim tu. Dan ada satu pula ekstrim yang terlalu tak kisah sangat pun kan ya. Itu jadi itu pun berbahaya juga kan ya. Jadi kita perlu cari kesederhanaan lah dalam kedua-duanya tu supaya kita tidak menjadi golongan yang melampau lah. Baik, jadi harap sedikit dapat menjawab. Terima kasih bang. Okay. Jadi terima kasih kepada semua yang sudi mendengar lah ya. Ya. Bang follow adik kita. Boleh? Okey, jadi terima kasih kepada semua yang sudi mendengar kupasan tentang pemikiran Gus Mus hari ini. Jadi apa insya-Allah saya serahkan kembali kepada Qadir. Qadir boleh ke? Boleh jawab Okey. Jadi serah pada Qadir ke ataupun Zikrun ni? Jadi sebelum Qadir bersedia tu, insya-Allah kita telah apa bedahlah tentang apa, kupas tentang buku ni. InsyaAllah dalam record yang lain kita akan jemput orang lain pula lah untuk apa, untuk memberi perkongsian insyaAllah ya. Dan dalam waktu dalam waktu COVID ni mungkin sukarlah untuk kita buat pertemuan yang agak apa, yang secara bersemuka kan. Jadi kita akan lihat bagaimana dari segi kesediaan kita lah ya. Tapi kalau boleh kita buat online, kita akan buat online lah. Baik, jadi saya serahkan kembali kepada Saudara Qadir selaku koordinator record kita. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Abang Azhari atas perkongsian dan penyampaian yang penuh makna lah sebentar tadi tentang pemikiran Gus berkenaan dengan buku Soleh Ritual dan Soleh Sosial. Ini seperti yang Abang Azhari dah rumuskan tadi, bagaimana kritikan tentang
golongan agamawan yang eksklusif, yang kurang dari sudut sosialnya. Jadi itulah sedikit tentang kupasan buku tersebut kan. Moga-moga kita dapat mengambil pelajaran daripada perkongsian yang telah disampaikan sebentar tadi. Dan semoga kita tidak lalai lah. Kita rasa kita beribadat kan, tapi sebenarnya menjadikan itu lalai. Sedangkan ibadat ni dia ada dua, yang ibadah umum dan juga ibadah khusus. Ibadah umum ni apa saja pekerjaan yang kita buat secara setiap hari, makan, minum, tidur kita lillahi ta'ala.